Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada adik-adik dan penonton di luar sana. Kita bertemu lagi dalam rancangan Minda Juara Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Hari ini topik kita adalah peranan psikologi sukan dalam proses pemulihan kecederaan atlet. Bercakap tentang pemulihan kecederaan ni, adik-adik di rumah ataupun pernah mengalami kecederaan ataupun pernah melihat rakan-rakan lain mengalami kecederaan atau pernah mendengar sama ada di social media tentang kecederaan-kecederaan yang berlaku di kalangan atlet negara kita ataupun atlet di peringkat dunia. Kenapa kita memilih topik kecederaan sukan pada hari ini? Okey, sebab setiap atlet ataupun semua atlet boleh mengalami ataupun mempunyai potensi untuk mengalami kecederaan. Tetapi yang bezanya adalah teruk atau tidak teruk. Itu yang membezakan. Dan antara kecederaan-kecederaan yang kerap dialami oleh atlet-atlet, tak kisahlah apa-apa sukan sekalipun. Yang pertama adalah ACL koyak. Adik-adik pernah dengar perkataan ACL ni, hamstring strain, shin splint, dan juga yang seterusnya adalah gegaran otak. Gegaran. Itu adalah beberapa jenis kecederaan yang agak popular ataupun kerap dialami oleh atlet. Dan menurut statistik, antara sukan-sukan yang mempunyai potensi yang tinggi untuk mengalami kecederaan adalah yang pertama, bola keranjang, bola sepak dan juga rugby. Inilah antara sukan-sukan yang kerap, saya rasa ada adik-adik di rumah sana yang terlibat dalam sukan-sukan yang saya sebutkan tadi. Tapi jangan risau, macam mana kita nak mengatasi ataupun macam mana kita nak memperolehi kesembuhan daripada kecederaan ini dengan kadar segera ataupun dengan cepat. Itu kita akan kongsi dalam rancangan kita hari ini, dalam episod kita hari ini. Jadi adik-adik jangan ke mana-mana lah, sebab banyak lagi input-input yang menarik kita nak kongsikan selepas ni. Tapi saya nak adik-adik saksikan dulu, kesan-kesan kecederaan terhadap psikologi sukan ataupun kesan-kesan kecederaan ini terhadap prestasi mental seseorang atlet tersebut. Jom kita saksikan. Pengalaman saya semasa saya mengalami kecederaan, of course saya rasa stres. Yang kedua, bila semasa saya mengalami kecederaan, kadang-kadang saya rasa sedih. Yelah, kita tak dapat nak pergi game, lepas tu tak dapat nak training seperti sekala. And then dah sama-sama saya kena pergi rehat, and then kena training lagi, and then belajar. So masa tu sangat macam penat lah. Kita kena pergi training pagi, kita rehat. Lepas tu tengah hari kita kena pergi kelas, and then petang tu kena training lagi. So masa nak rehat tu macam tak ada lah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Minda Juara Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Topik kita hari ini adalah aplikasi psikologi sukan dalam pemulihan kecederaan atlet. Terdapat beberapa kajian telah membuktikan bahawa
penggunaan ataupun aplikasi psikologi sukan, kemahiran psikologi sukan ini dapat membantu mempercepatkan pemulihan kecederaan seseorang atlet itu. Bagaimana dia dapat membantu? Yang pertama adalah ketika dalam proses pemulihan kecederaan, atlet akan terdedah kepada isu-isu kesihatan mental, dan aplikasi psikologi sukan ini dapat membantu mengatasi masalah yang berkaitan kesihatan mental, antaranya seperti kemurungan, kebimbangan dan juga tekanan. Dan yang kedua, bila kita mempraktikkan kemahiran psikologi sukan ni, dia dapat membantu atlet itu kembali kepada prestasi yang optimum ataupun prestasi yang sebelum berlakunya kecederaan tersebut. So tadi adik-adik nampaklah kan kenapa penting sangat ni psikologi sukan bila kita dalam proses pemulihan daripada kecederaan ni. Itulah antara kenapa ataupun sebab-sebab utama kita perlu praktikkan kemahiran psikologi sukan dalam fasa pemulihan. Antara teknik-teknik ataupun kemahiran-kemahiran psikologi sukan yang boleh digunakan. Yang pertama, pengubahsuaian penetapan matlamat. Ataupun kata nama lain dia, kita kena modify ataupun ubah suai sikit kita punya matlamat tadi. Kita dah ada matlamat kita pada peringkat awalnya, tapi matlamat itu adalah ketika kita dalam keadaan bebas daripada kecederaan. Jadi bila kita berlaku kecederaan ni, kita kena ubah sikit bersesuaian dengan keadaan kita ketika itu. Sebagai contoh untuk atlet pecut 100 meter, jika sebelum mengalami kecederaan dia merekodkan catatan masa sebagai contoh 11.5 dan dia tidak boleh mengekalkan catatan masa yang sama dalam keadaan dia mengalami kecederaan, contoh kecederaan hamstring ke shin splint ke, tak boleh. Sebab dia sedang mengalami keadaan fizikal yang tidak sama seperti ketika dia mencatatkan catatan 11.5 saat tadi. Jadi dia kena kurangkan sedikit, kena perbaiki dengan bantuan jurulatih, dengan perbincangan jurulatih dan juga fisioterapi ataupun doktor yang merawatnya. Kita kena ubah suai sikitlah matlamat kita. Tidak boleh sama sebab kita dalam keadaan yang tidak fit ataupun tidak sama seperti sebelum ni. Kalau boleh tak saya tak nak ubah. Saya nak sama je macam sebelum ni. Dia akan menyebabkan anda mengalami situasi sebagai contoh, anda tak dapat capai. Lari lagi tak dapat capai. Dan lama-lama anda akan terdedah kepada simptom burnout. Mulalah anda hendak keluar daripada sukan tu ataupun tidak minat lagi untuk terus bergiat dalam sukan tersebut. Dan seterusnya akan datanglah simptom-simptom lain, simptom-simptom kesihatan mental, tekanan lah, kemurungan, stres, macam-macam lagi. Sebab tu kita kena sesuaikan matlamat kita dengan situasi kita ketika itu. Yang kedua adalah pengurusan kesakitan ataupun pain management. Kenapa pentingnya pengurusan kesakitan ni? Bila kita dalam proses fasa pemulihan kecederaan, adik-adik ataupun atlet-atlet akan mengalami beberapa situasi seperti kadang-kadang rasa kebas di waktu malam, di luar waktu latihan ataupun selepas sesi fisioterapi ataupun rehabilitasi, maybe ada sedikit kepenatan, lesu, otot lesu. Jadi pengurusan kesakitan ni penting untuk anda praktikkan bagi mengawal ataupun menangani simptom-simptom ataupun isu-isu yang saya sebutkan tadi. Antara pengurusan kesakitan, teknik-teknik pengurusan kesakitan yang adik-adik boleh praktikkan, boleh gunakan teknik pernafasan, relaksasi progresif otot, latihan imagery. Itu antaralah beberapa teknik-teknik pain management ataupun pengurusan kesakitan. Yang ketiga, bila kita ni kita dalam keadaan yang tengah berlaku kecederaan, jadi kita tidak akan dapat beraksi sama seperti prestasi kita sebelum ni. Dan secara tak langsung dia akan menyebabkan motivasi diri kita akan menurun. Sebab itulah pentingnya teknik ataupun penggunaan kata kendiri ataupun self-talk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali motivasi diri kita supaya terus berjuang, supaya terus bersemangat untuk melalui fasa pemulihan kecederaan dan seterusnya kembali kepada prestasi yang
asal. Itu tujuannya katakan diri. Anda selalu kena cakap, come on Azura, come on, you can do it. Sikit je lagi. Ataupun boleh gunakan dalam berbentuk katakan diri arahan. Bila kita buat, tadi saya dah sebutkan pengurusan kecederaan tu ataupun pengurusan kesakitan tu, semasa tu anda boleh gunakanlah kata-katakan diri yang berbentuk arahan. Itu adalah beberapa teknik yang saya sebutkan. Yang pertama kita ada pengubahsuaian, penetapan matlamat. Yang kedua teknik pengurusan kecederaan. Yang ketiga adalah katakan diri ataupun self-talk. Tadi kalau adik-adik ingat, saya dah sebutkan antara kesan-kesan kepada apabila atlet mengalami isu kecederaan, atlet akan terdedah kepada isu kesihatan mental. Yang mana akan adalah yang mengalami simptom-simptom kemurungan, simptom-simptom tekanan, simptom-simptom kebimbangan. Sebab kita dalam keadaan macam tengok kawan-kawan yang lain dapat berlatih macam biasa kan, dapat pergi pertandingan, dapat meningkatkan prestasi, tapi kita dalam situasi yang macam ni. So secara automatiknya dia akan memberi kesan sama ada teruk atau tidak teruk, ataupun kurang ataupun tinggi kepada kesihatan mental kita. Jadi ada beberapa cara untuk kita mengawal perkara ini daripada mengganggu kesihatan mental kita. Yang pertama adalah kawalan pemikiran kita. Kawalan pemikiran kita. Macam mana nak kawal pemikiran kita? Sebab apa? Kenapa kita kena kawal pemikiran kita? Bila perkara-perkara tadi terjadi, dia akan menyebabkan kita berfikiran, ada yang berfikiran negatif. Betul tak? Ada yang berfikiran bukan-bukan. Macam mana kalau aku tak baik, aku kena buang nanti. Coach tak suka aku. Coach pinggirkan aku. Contoh, kawan-kawan tak nak kawan aku dah tak boleh berjaya. Macam tu. Itu semua pemikiran negatif ataupun pemikiran yang tidak relevan. So macam mana kita nak kawal pemikiran kita? Yang pertama kita kena guna salah satunya stop. Stop. Bila fikir je negatif, jerit kuat-kuat kat diri kita, stop. Stop it. Stop. Itu penggunaan stop lah. Lagi satu, kita gantikan, gantikan pemikiran negatif itu kepada pemikiran yang lebih membina ataupun lebih positif ataupun memberi kesan-kesan yang baik kepada diri kita. Contoh, salah satunya pemikiran yang negatif ataupun pemikiran yang tidak relevan. Aku tak boleh, aku gagal, aku akan dibuang program, aku akan tidak dapat bertanding dengan kawan-kawan aku. Macam mana kita nak tukarkan adalah kita switch dengan aku tak boleh macam ni, aku kena berusaha. Ingat balik matlamat aku apa? Aku nak berjaya dalam sukan ni. So aku kena melalui proses ni dengan bersungguh-sungguh, dengan bersemangat. Jangan patah semangat. Come on Azura, you can do it. Contohlah. Itulah antara beberapa teknik yang kita boleh praktikkan. Tapi kita ada lagi beberapa teknik. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita kembali lagi dalam episod pada hari ini, aplikasi psikologi sukan ketika proses pemulihan kecederaan. Adik-adik okey tak? Dah tahu dah serba sikit tentang macam mana kecederaan sukan ni boleh berlaku kan? Apa jenis-jenis kecederaan yang kerap dialami, bagaimana ia memberi kesan kepada psikologi seseorang atlet ataupun boleh menjadi kesan kepada adik-adik sekiranya adik-adik mengalami kecederaan. Walaupun sukan saya okey, takkan cedera, ataupun saya kuat, saya takkan cedera, tapi kita kena selalu bersiap sedia. Mungkin tak terjadi pada diri kita, maybe terjadi kepada rakan sepasukan kita. Jadi kita pun boleh berkongsi dengan mereka ataupun pakaikan teknik ini kepada mereka. Tadi kita dah berkenalan dengan 4 teknik kan. Teknik yang seterusnya ni masih lagi bagaimana untuk mengawal simptom-simptom psikologi yang
berlaku tadi sehingga boleh menyebabkan kesihatan mental kita terganggu. Okey, yang seterusnya adalah dengan meningkatkan keyakinan diri kita lah. Kita kena yakin dengan diri kita. Kita kena percaya diri kita boleh buat. Jika adik-adik tak percaya dengan diri kita, diri anda, siapa lagi nak tolong diri kita? Jadi kita kena tolong diri kita. Barulah orang lain boleh bantu kita. Jadi ada boleh praktikan beberapa teknik untuk meningkatkan keyakinan diri. Yang pertama adalah ingat balik prestasi terbaik anda. Prestasi terbaik anda yang mana? Pertandingan yang mana? Latihan yang mana? Pencapaian yang mana? Ingat balik apa yang adik-adik telah capai. Jadi sematkan dalam hati, sematkan dalam fikiran, aku nak perform, nak mencapai prestasi ataupun kejayaan seperti itu lagi. Itu antara contoh. Dan yang kedua, ingat orang-orang ataupun sesiapa saja yang boleh memberi ataupun meningkatkan keyakinan diri kita. Sebagai contoh, ahli keluarga kita yang selama ni menyokong kita, mak ayah kita yang mengeluarkan duit, hantar kita pergi sekolah, menemani kita pergi latihan, pergi pertandingan. Ingat balik jasa mereka. Kawan-kawan, jurulatih, harapan ahli sepasukan, rakan-rakan sepasukan. Ingat balik mereka-mereka ini. Ini adalah sumber-sumber luaran ataupun sumber-sumber dalaman yang anda boleh gunakan untuk meningkatkan keyakinan diri anda. Okey, tadi kita dah berkongsi beberapa teknik. Teknik yang terakhir ni. Okey, dapatkan sokongan sosial. Sokongan sosial ni siapa? Sokongan sosial ni adalah orang-orang ahli keluarga kita, teman-teman rapat kita, kawan-kawan baik kita, orang-orang di sekeliling kita. Okey, inilah maksudnya sokongan sosial. Sokongan daripada mereka. Sokongan yang berbentuk apa? Perkongsian. Kalau rasa sedih, rasa nak nangis ke, rasa yang perasaan-perasaan yang berunsur negatif tu, hubungi mereka, bercakaplah dengan mereka, berkongsilah dengan mereka. Dapatkan semangat ataupun motivasi keyakinan diri tu daripada mereka juga. Sentiasa hubungi mereka. Jangan simpan sorang-sorang ya adik-adik. Jangan tutup pintu, kunci, duduk diam-diam nangis. Hari-hari demi hari dia akan bertambah buruk. Dia tidak akan memberi kesan yang positif. Dia akan menyebabkan kesihatan mental dan juga lebih teruk memberi kesan kepada pemulihan kecederaan tu akan terjejas. Okey. Jadi ingat, dapatkan sokongan sosial daripada siapa? Ahli keluarga, rakan-rakan baik, okey, teman-teman rapat, rakan sepasukan dan juga jurulatih anda, cikgu-cikgu, sesiapa saja. Okey, sesiapa saja anda rasa, anda percaya anda akan mendapat impak yang positif apabila dapat sokongan daripada mereka, kongsilah dengan mereka. Okey? Kita dah berkongsi banyak dah tadi. Okey, macam mana teknik-teknik psikologi sukan, aplikasi kemahiran-kemahiran psikologi ini dapat membantu mempercepatkan proses pemulihan kecederaan adik-adik. Itu saja untuk episod kita hari ini. Saya harap anda boleh praktikkan segala perkongsian ilmu yang anda perolehi daripada awal tadi sehinggalah ke akhir episod ni. Praktikkan ataupun kongsikan ia dengan rakan-rakan yang lain. Okey, kita jumpa lagi dalam episod akan datang dengan topik yang lebih menarik, perkongsian yang lebih menarik. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.